Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Dan pada petang yang berbahagia ini, saya ucapkan selamat datang ke sesi Sembang Santai Projek Akhir, yang mana pada petang ini kita akan membincangkan cara mudah sedia laporan projek akhir. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan sukacitanya mempersilakan sahabat saya Encik Anwar bin Abdul Wahab untuk meneruskan sesi sembang santai kita petang. Dipersilakan Encik Anwar. Okey. Terima kasih kepada saudara moderator Cik Muhammad Rizal bin Abdul Rahim. Okey, seterusnya topik yang kedua berkenaan kajian literatur. Okey, kajian literatur ni sebenarnya konsep teori ataupun kajian terdahulu dan rumusan bab secara ringkas. Okey, untuk pengetahuan tuan-puan, kajian literatur adalah kajian orang yang pernah buat. Apa yang kita kaji? Okey, kita ambil perkara mudah. Contoh, saya kaji pasal kualiti air. Jadi, kita tengok pasal kualiti air, apa yang orang pernah kaji pasal kualiti air. Okey, mungkin pasal pH, pasal BOD. Okey, kita tengok kajian berkenaan pH dan BOD ni, apa yang mereka kaji tentang kualiti air. Kalau tuan-puan buat air tasik, fokus terus pada air tasik. Jangan besarkan literatur ni. Cuba narrowkan, kecilkan dia. Okey, kalau tuan-puan buat pasal satu produk, contohnya tuan-puan buat produk jalan raya. Okey, narrowkan dia dulu. Okey, kemudian tengok literatur ataupun research orang sebelum ini. Okey, saya ada satu kaedah yang saya nak kongsi dengan tuan-puan bagaimana nak dapatkan research yang sangat mudah melalui laman web. Mungkin kaedah ni pada FYP 2 ataupun pada penyelia sangat biasa, familiar. Tapi saya nak kongsi juga benda ni sebab saya rasa mungkin di sebalik kelebihan ada kekurangan pada saya. Okey, saya kongsi sesuatu sekejap tuan-puan. Baiklah, kepada para pelajar, sementara kita nantikan Cik Anwar set up, saya telah keluarkan satu link untuk senarai kehadiran anda pada hari ini. Jadi saya suka untuk ingatkan kepada para peserta khusus, tak kisah sama ada anda pelajar projek 1 ataupun pelajar projek 2, ataupun mungkin ada di kalangan peserta kita pada petang ini adalah merupakan pelajar semester 3, semester 2 ataupun semester 1 mungkin. Anda juga boleh mengisi borang kehadiran tersebut. Kepada penyelia-penyelia projek juga, supervisor juga boleh untuk menuliskan kehadiran pada link yang saya berikan. Okey, Encik Rizal, saya teruskan ya. Baik, silakan. Okey, contoh, saya nak cari berkenaan jurnal waste. Okey, saya type waste journal, saya tambah perkataan ini tuan-puan. Nampak ke apa yang saya share dekat web ni? Cik Rizal, okay, jelas? Nampak. Waste journal PDF. Okey, kita type PDF ni tuan-puan. Biasanya keyword untuk researcher dia biasa perkataan ni, journal PDF. Okey, bila ada benda ni tuan-puan boleh klik mana-mana. Okey, contoh saya klik yang ini. Okey. Cik Anwar, dia masih lagi cari di ruangan Google ke ataupun ada ruangan khas? Di ruangan Google. Kalau untuk yang level master, degree ataupun PhD, dia ada yang terus dia pergi kepada Google Scholar pun boleh, Encik Rizal. Diploma saya suka mereka ni cari secara general. Tapi kalau mereka nak terus kepada yang lebih spesifik, terus kepada apa yang mereka kaji, Google Scholar is the best, boleh. Okay. Ini saya nak ajar kaedah yang general, yang mana-mana tajuk ataupun research boleh pakai. Okey, contoh dah klik sini. Okey, saya pilih yang ini, Technologies for Chemical. Okey, yang ini saya pilih. Okey, jurnal ini dia open access. Dia tak bagi kita untuk baca semua. Okey, jadi saya kena copy DOI ini dan saya buka lagi satu laman web, nama dia ScienceHub SE.
Okey, tuan-puan boleh ambil benda ni. Kemudian saya copy DOI ini. Okey, sekejap saya copy DOI ini. Okey, kita boleh dapat research penuh mereka yang menulis ni tuan-puan. Percuma Cik Anwar? Yang ini dia open access tapi sepatutnya dia berbayar. Tapi ini memang mana-mana researcher dia guna benda ni. Ke kita kena register terlebih dahulu? Tak perlu. Science Hub ni terus je. Type dekat Google Science Hub. Kemudian bila tuan-puan dah jumpa satu research ni, kaedah yang paling mudah juga. Bagaimana nak cari research lain. Tuan-puan tak payah type sentiasa nak baca sampai 5 page dalam Google tu. Tuan-puan pergi dekat mana? Tuan-puan pergi dekat reference dia. Tuan-puan cari yang berkaitan ni. Sebenarnya dia dah ada link dah tuan-puan. Tuan-puan klik je. Dapat. Saya rasa tuan-puan boleh dapat. Saya tak tahulah sampai huruf W ni kat sini. Daripada huruf A. Jadi itu salah satu laluan utama. Maksudnya kita masuk kampung orang, kita jumpa ketua kampung bawa kita kenalkan semua orang, senang. So, kita nak pergi jumpa seorang, orang tu tak kenal ketua kampung, tak kenal siapa-siapa, lepas tu kita pergi jumpa orang lain, orang tu kenal 2 orang. Jadi kita jumpa ramai orang, betul? Kita jumpa seorang je. Betul. Ini kaedah untuk dapatkan rujukan ataupun jurnal yang mudah dalam bidang tuan-puan. Sudah pasti reference ni adalah yang berkaitan dengan topik yang kita nak. Ya, betul Encik Rizal. Dia istilah kata dia akan ambil apa yang orang cerita benda sama. Orang cerita batu-bata, dia tak akan ambil cerita dekat benda lain. Kita pasal air masuk dalam batu-bata, huru-hara nanti dia punya research. Betul. Okay. So next one saya sambung balik yang tadi. Okey, dekat bab yang kedua tadi, kajian literatur tadi. Okey. Kemudian bab ini perlu menerangkan secara terperinci berkaitan dengan proses pembuatan menghasilkan satu projek. Ini bab 2, saya minta maaf. Okey, bab 2 ni tadi kita juga perlu mencari kesamaan, ketidaksamaan, memberi pandangan dan membandingkan. Okey, tuan-puan, dalam untuk menulis literatur dia contoh saya buat satu topik, contoh pasal definisi konkret. Sama juga dalam kajian literatur, bagaimana tuan-puan nak susun topik. Ini masalah yang saya dahulu lalui sewaktu saya buat kajian di peringkat degree. Saya lalui macam mana nak buat literatur. Cara dia, saya list yang saya nak buat. Bermula daripada main topik utama, saya pergi kepada subtopik, saya pergi kepada sub-subtopik. Kemudian saya susun, adakah sub-subtopik saya ni betul duduk di kedudukan dia ataupun main topik saya ni sebenarnya duduk di kedudukan yang salah. Jadi saya susun dulu, lepas tu baru saya nampak. Ingat tuan-puan, literatur adalah pendapat ataupun kita cuba huraikan kajian-kajian orang yang lepas. Okey, bukan perkataan kita. Perkataan kita cuma kita ni jadi macam moderator, macam Cik Rizal sekarang ni, moderator. Memberitahu orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni. Orang ni beritahu tak sama, orang ni cakap macam ni. Jadi kita ni jadi macam istilah orang tengah dalam literatur. Okey. Contoh, kalau definisi konkret, saya cakap konkret bermaksud ABC. Encik Rizal menafikan maksud konkret yang saya cakap. Dia kata konkret adalah CBA. Tak sama dengan saya. Okey, kemudian ada pula orang lain. Encik Zamri menyokong apa yang Encik Anwar cakap. Konkret bermaksud ABC. Jadi dia jadi 3 orang di situ. Tuan-puan tak payah bagi pendapat. Tuan-puan tak payah beritahu. Saya pula memberi maksud, tak payah. Siapa tuan-puan dalam literatur ni tuan-puan? Saya sendiri pun yang buat literatur, saya pun tak beritahu maksud saya kat situ. Ingat, dalam penulisan teknikal research, elakkan menggunakan perkataan kami. Kebiasaan kita guna perkataan kajian ini ataupun kajian yang dijalankan. Jangan menggunakan saya, kami, selepas ini kami menyambung produk itu, selepas ini kami mencari penyataan masalah. Jangan. Kami, saya tu jangan. Elakkan. Tak dibenarkan pun. Bukan elakkan, tak boleh. Sama sekali.
Ingat perkataan tu. Maknanya Cik Anwar, dalam dalam literatur kajian literatur ni, kita bukan menceritakan tentang hal kita. Ya, betul Tapi Cik kita Rizal. mengutip cerita-cerita orang untuk disekalikan berdasarkan topik kita. Ya, betul. Jadi cerita-cerita orang tu mesti berkaitan Cik Rizal. Cik Rizal cerita pasal air di Tasik. Saya datang-datang, betul lah Cik Rizal, sedap lah. Kau cerita apa? Roti canai kat parit 16 Cik. Alamak. Jadi dia tak match. Jadi kita kena match. Cik Rizal cerita pasal air di Tasik, jadi saya kena cerita pasal air di Tasik. Itu literatur. Tapi macam saya cakap tadi, susun literatur dengan kaedah yang terbaik, dengan listkan topik dulu. Saya memang buat benda ni Cik Rizal. Saya pun tak sehebat mana menulis. Lagi pula saya memang dilahirkan bukan lahir-lahir, hello mami, I'm born today. Want to be a rider. No, mak saya pensan kalau saya bangun-bangun bercakap macam tu. Saya bangun-bangun menangis tu dia cakap mama, bahasa Melayu. Jadi kita tak pandai nak menulis bahasa Inggeris. Jadi fikirkan susunan ataupun kaedah yang mudah untuk kita menulis literatur ini. Okey, Cik Anwar, satu lagi. Semasa kita nak susun tadi tu, yang Cik Anwar kata kita nak susun. Okey, semula-mula kita nak plan dahulu ke, baru kita dah plan, dah rangka apa yang kita nak atur, kemudian baru kita cari, ataupun kita cari dulu sumber semua yang berkaitan dengan apa yang kita kaji, kemudian baru kita susun. Okey. Kaedahnya Cik Rizal, kita susun dulu topik-topik yang kita nak. Apabila selesai kita susun, kita buat satu folder berkaitan main topik tersebut. Okey, kita buat satu folder. Kemudian apabila kita dapatkan sumber, kita dapati ada kaedah susunan yang orang tambah dekat situ. Jadi kita tambah dekat kita punya susunan tadi. Okey, berinsert sajalah. Ya, betul. Untuk kaedah literatur ini, saya ada kongsikan sebelum ni dengan pelajar FYP 2 kaedah Mendeley. Saya rasa mereka dah tengok. Saya yakin dan saya percaya dengan you all, dan you all dah tengok kaedah Mendeley. Okey, untuk kaedah Mendeley ni, untuk kita nyatakan apa yang orang cakap ataupun apa fakta orang, dia ada beberapa kaedah. Okey, yang pertama yang ini, contoh saya highlightkan ni. Okey, kita letak di belakang. Orang tu cakap depan, kita letak nama dia di belakang. Okey, kemudian yang kedua, kita cakap dia awal. According to Ola Lucy Otunola ni, kita letak macam ni. Kita letak dia di depan. Boleh juga, kalau dia ramai macam ni, kita letak macam ni, di belakang. Kalau dia lebih ramai, dia 6 orang, 7 orang, kita letak kat macam ni. Dia ada Dondi et al. Ni. Ini method. Tapi untuk pengetahuan tuan-puan, kaedah depan ke belakang ni, okey, tuan-puan tentukan je. Kalau tuan-puan buat semua depan, tak cantik lah cerita dalam tuan-puan punya tu. Tuan-puan buat sekejap depan, sekejap belakang, boleh. Sekejap dia duduk depan, sekejap di belakang, tak ada masalah. Cuma saya nak berkongsi kat sini kaedah yang mudah untuk buat literatur ni. Kalau dahulu saya buat secara manual, tapi sekarang ni ada satu kaedah dipanggil Mendeley. Okey, bagaimana kaedah Mendeley ni? Saya rasa tuan-puan dah download dalam Google Mendeley Desktop, kemudian linkkan dengan Word tuan-puan dan kita boleh mudah. Okey, saya buat kaedah tersebut sekarang Saya off share saya ni. Okey. Saya cuba share yang terbaik. Baik, okey. Okey. Okey, ini contoh, salah satu contoh. Okey, contoh. Yang ini saya dah download Mendeley Desktop tu dalam saya punya Word. Contoh, saya nak masukkan. Okey. Saya buat, okey, kisah anak. Okey, saya buat kisah anak. Oh, jelas ke Encik Rizal ke tak clear? Besarkan sikit tulisan tu. Ya, okey. Nice. Okey, kisah anak. Okey. Anak seorang petani, contoh. Okey. Dia cakap bla 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 bla, lepas tu saya nak quote. Ada orang bercakap kisah seorang anak petani ni. Saya tekan insert citation. Okey, saya pergi go to Mendeley.
Mendeley ni saya dah download awal-awal tadi Encik Rizal berdasarkan list topik yang saya ada tadi. Saya buat macam mana? Saya buatkan dia punya folder ni Encik Rizal. Nampak? Saya ada standard, saya ada cement, saya ada folder berkaitan list dalam literatur saya. Jadi folder ini tak akan bercampur bau. Nampak pun Cik. Tak nampak. Folder tu kita cuma nampak navigation tu je. Oh, okey ke navigation tu kejap Ya. Macam mana saya nak share insert citation. Habis sekarang saya minta tolong Cik Hafizadi. Cik Hafizadi. Sekejap macam mana saya nak share dekat citation tadi. Saya nak share Mendeley tu kejap Uish, aku nak share ni. Display. Aku nak share Mendeley aku ni. Aku nak share ni. Apa? Boleh. Nampak. Encik Reza handsome. Terima kasih. Jangan lupa tuliskan kehadiran anda di ruangan chat. Pandai kipas tu. Kan? Pandai dia kipas cik. Aduh. Jangan lupa subscribe. Encik Rizal, sebentar Encik Rizal, saya tak boleh share Mendeley ni. Okey, silakan. Saya dengan Encik Hafizadi ni tapi tak keluar lah. Ni Encik Rizal nampak tak? Yes, okey. Sekarang nampak yang ini tapi word tadi saya tak nampak. Okey, yang ini Encik Rizal. Bila saya klik yang Mendeley tadi, dia keluar kat sini. Okey, ini folder ni saya dah save awal. Jadi maksudnya senarai jurnal yang ada dalam tu telah di-download lah. Ya, di-downloadkan. Macam mana saya add kat sini Encik Rizal. Okey, saya klik add kat sini. Nampak ke yang klik add ni? Nampak. Okey, bila saya klik add tu saya masukkan dalam ni. Jadi semua jurnal saya masukkan dalam ni. Tapi saya dah buatkan cement properties jurnal dia apa, standard jurnal dia apa. Jadi kita tak berterabur jurnal yang kita nak buat berdasarkan list topik yang kita buat tadi. Okey, Cik Noah, saya rasa topik Mendeley ni boleh dipanjangkan untuk sesi yang seterusnya. Okey, cuma saya boleh diperkenalkan untuk sesi yang pertama ini sebab saya rasa kita ramai yang pakar ni Cik Rizal. Dr. Zanaria ada, Dr. Samsawani ada, ramai yang memang pakar dalam Mendeley ni. Okey, kita boleh bincangkan lebih jelas. Sebab masa kita agak terhad hari ini, jadi kita nak fokus hari ini untuk projek akhir, untuk laporan projek akhir tu terlebih. Okey. Cuma saya nak highlightkan bila kita dah masukkan ni sikit, saya tahu pelajar cuma dah download. Okey, contoh saya dah ambil ni satu. Okey, saya ambil seorang ni lah. Okey, jadi saya akan cite dia. Okey, yang ni saya dah cite dia. Kejap Okey, bila saya dah cite dia Encik Rizal, dia akan keluar macam ni Encik Rizal. Yang ini dia keluar secara automatik. Tijaronje dan Ria ni automatik. Kemudian bila saya nak buat dia punya reference, saya cuma klik kat insert bibliografi. Okey, dia secara automatik dia akan keluarkan senarai terus insert bibliografi ni. Sekejap Encik Rizal. Ini Encik Rizal. Ini format yang kita nak. Jadi pelajar tak perlu nak menaip semula benda ni. Format ni dikenali sebagai APA yang ni, 6th edition. Dia ada banyak format. Kalau macam bagi pihak penyelia yang akan buat research ataupun akan submit paper semua, mungkin ada yang minta format IE. IE format macam ni. IE ni format yang ada huruf 1 ataupun 2 kecil ke atas tu. Okay. Itu format lain. Jadi kena masukkan format lain. Itu salah satu kaedah lah. Macam Cik Rizal cakap tadi, betul lah, Mendeley ni banyak benda kena belajar lagi. Encik. Okey, kita ada soalan. Saya Azimuddin, saya nak tanya, yang IE tu Encik boleh tunjukkan ke Cik?
Okey, IE ni untuk penulisan FYP saya tak galakkan, tetapi untuk penulisan jurnal yang dihantar ataupun untuk submission saya sangat galakkan. Tapi kalau kamu nak tahu saya boleh masukkan. Okey, contoh IE. Okey, dia tak ada beza daripada sini. Cuma dia contoh IE ni dia macam tulisan dia macam ni. Okey, contoh dia beritahu okey, kat sini contohnya dia akan keluar satu perkataan dekat atas ni. Macam ni. Ayam satu ni, nombor satu ni dia duduk atas macam ni. Method dia macam ni lah, saya boleh beritahu. Dia tulisan kecil dia kat atas macam ni. Macam ni. Tapi nombor satu ni nanti dia mewakili orang ni. Boleh jelas tak? Siapa yang bertanya tadi? Saya Azimuddin je. Okey, contoh saya buat satu coding lah pasal ayam ni. Okey, nombor satu ni, orang yang bercerita pasal ayam ni adalah orang ni. Oh, okey, faham. Jadi dia tak akan cakap Tajero menyatakan bahawa ayam adalah. Dia tak akan cakap macam tu lah. Dia letak nombor ni je. Dia cuma letak ayam adalah apa, merujuk pada nombor satu tu. Kita akan refer pada reference. Kita tahu nombor satu ni dalam reference kita nanti, nombor satu ni nama Tajero ni. Okey. Itu kaedah dia. Tapi menarik sebenarnya. Topik ni menarik, kita boleh dipanjangkan lagi. Okey.